Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Mengenai ghadab, marah itu. Allah SWT berfirman, mereka bersifat teguh dan kuat terhadap orang-orang beriman, ya, dan bersifat kasih sayang terhadap orang-orang sesama mereka. Mereka bersifat teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ya, azillatil alal mu'min, aizzatil alal kafirin. Dengan orang beriman dia sifat lemah lembut, dan dengan orang kafir dia tegas. Itu sifat orang mukmin. Ada pun sifat orang kafir dia lembut, orang kafir tegas. Itu sifat munafik. Orang munafik dia terbalik. Dengan orang Islam kami garang lagi dia. Dengan orang kafir lembik, dan orang kafir jolok dia banyak kan. Dia macam galah dulu. Habis. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan terbaik apa? Yang tengah-tengah, mana sedang, pertengahan. Sebaik urusan ialah pertengahan, tidak terlampau maksudnya, ya. Ini mempunyai rahsia dan pentahkikan. Mentahkik memantap itu apa? Bahawa kebahagiaan itu tergantung dengan keselamatan qalbi, itu hati. Ini terang dari penghalang-penghalang alam ini. Rahsia dan tahqiq bahawa kebahagiaan insan tu nak bahagia atas dunia ialah kalbi dia tengok. Bila kalbi dia selamat sihat, bahagia dia. Kalau kalbi dia sakit, maka dia takkan bahagia walaupun nampak dia kaya. Dan dia ada sifat kalbi, sifat tamak. Contoh apa? Tamak ni sifat maradul qalb, penyakit hati. Kalau tengok orang tamak, dia tengok dia senang kan? Tak senang, bohongnya. Dia ada berjuta pun dia, kepala sakit, kampak sana, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Kan? Orang yang tak ada sifat tamak, ada qanaah, kita tengok tenang hidup dia. Yang ada pun alhamdulillah, tak habis nak syukur. Kan? Tenang hidup dia. Yang tamak dia macam, kita tengok dia punya harta ni kalau makan 7 kerunan tak habis. Tapi jiwa dia tenang tak? Jiwa dia sakit, panas. Ya, sebab tamak dah hantui dia, tak cukup, kejau. Akhirnya dia mati tengah jalan dia. Ya, mati dalam kapal terbang lah, mati kat sana macam-macam kan, tergambar sana, tergambar sini. Itu mana satu contoh. Mana bila kalbi rosak. Ya, kalbi rosak, contoh tamak tadi. Hasad, ya, tu rosak kalbi juga. Bila ada penyakit ni, mana kalbi dia mengalami marad, penyakit. Bila penyakit, orang penyakit sedap tak duduk, mana sedap enden. Ya, dia tak boleh tengok orang dapat, oh dia nak, ada je nak hasad. Kan? Maka sehingga akhirat besok amalan dia bila Tuhan batalkan. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad dengki dia memakan segala amal macam mana api memakan kayu kering. Kita kalau bakau kan api dia naik pun kan, yang basah pun pokok habis dia makan. Ni apa lagi yang kering, lagilah tinggal habu. Ya, sebab satu rahsia besar bagi orang yang hasid, orang yang ada sifat hasad dipanggil hasid. Ya, Allah Ta'ala batalkan semua amalan dia. Di semayang, di puasa, zakat, di haji, ambil. Dalam hadis ni dia guna kalimah jamak, hasanat, segala kebajikan. Sebab apa rahsia dia? Sebab nikmat-nikmat yang didapati oleh insan adalah sebenarnya benda yang telah ditasis oleh iradat. Dia mengaju seludian kan, tak akan berlaku semua perkara, melainkan semua dah siap azali. Siapa yang susun? Allah. Bila dia hasad, seolah-olah dia komplain Tuhan. Ya, seolah-olah apa? Kenapa engkau beri orang ni kaya lah? Kenapa engkau beri orang ni nikmat ni? Kenapa? Seolah-olah dia nak komen Tuhan. Ya, Tuhan tak reda dengan keputusan azali. Tak reda tu habis semua. Pum, Tuhan batalkan habis semua. Ya, besok di akhirat dia hafal-hafal tadi, melaung dia besok. Azab yang menunggu dia. Itu sebab apa? Hati tidak bersih. Sebab dia kata sini punca dekat hati. Tapi kalau hati dia tidak ada sifat hasad, tidak ada sifat tamak, tidak ada sifat apa, riak, ujub, takabur, semua bersih, cantiklah, tenang hidup dia. Ya, maka orang yang sifat tenang inilah yang dipanggil masuk ke syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Ya, sebab apa dia tenang? Dia tak ada sakit. Ya, orang tak sakit tenang nak kan? Sihat, lapang, duduk kan ceria. Sebab dia tak ada sakit tu kalau luar, dalam macam itulah. Dalam kalau dia sihat, hati dia sentiasa tawajuh menghadap Allah, terang. Dia tenang. Walaupun kita tengok zahir dia macam orang susah, tapi hati dia tenang. Yang ni tengok zahir, kaya-kaya, tapi hati tak ada, hati tak tenang, serabut paling gini-gini.
Ya, kejap makan ubat, silap makan ubat pula silap pula. Ubat lain pula telan. Ya. Ubat dia besar ya tuan letak tu, ubat qalbi. Apa? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah, menghadap diri ke Tuhan, itu obat suntikan paling mujarab. Qalbi dia akan tenang sebab dia beringat ke Tuhan, dia kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, dia tahu siapa yang buat. Maka hasillah sifat redha, sifat qanaah, cantik-cantik semua tu, ya. Firman ta'ala, ala man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat, harta benda yang dilonggo, anak penak hebat-hebat, jutawan-jutawan, semua tak ada guna dah sana, habis semua. Ya, melainkan orang yang datang dengan Tuhan dengan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang tidak berpenyakit. Itu saja maknanya. Ya. Tuhan sebut apa sini? Qalbi, hati. Kita pergi jaga jasad. Jasad sihat macam mana pun dia baling dalam liang lahat dia tu. Ya, tempat tempat yang liang lahat ni, di bangkai. Yang nak jaga yang dalam tu, roh kita tu. Ya, yang ni kita kena jaga. Dia yang layak mendekatkan diri dengan Tuhan, dia yang dapat keredaan Tuhan, dia yang boleh bermanja dengan Tuhan dia. Qalbi, jasad tak ada apa pun, sangkau je. Habis. Jadi kikir itu sebahagian dari penghalang-penghalang dunia. Dan boros juga termasuk sebahagian dari penghalang dunia. Ya, manakala orang boros dengan orang kikir rentan, hidup dunia pun dia akan ada masalah. Dia boros sangat, ya, harta cepat jahanam. Dia kikir sangat pun jadi masalah. Nak mengembangkan harta pun payah. Ya, dia nak berniaga, nak keluar modal, sayang. Kan? Banyak ni apa 100,000 ni payah lah. Orang berniaga banyak untung, dia tak ada banyak tu duit dia. Bagi kikir, itu bagi diri sendiri, itu bagi dunia. Agak akhirat lagi besar lah. Ya, itu maknanya. Ia tidak berpaling kepada harta. Itu orang yang selamat dan syarat hati itu bahawa ia bersih dari kikir dan boros. Dia tidak jadi bakhil dan dia tidak jadi orang yang pemboros. Artinya ia tidak berpaling kepada harta. Tengok dia jauh tu Kenan tu. Orang kikir hati dia dengan harta tak? Dengan harta lah, sebab dia sayang. Ya. Orang yang boros buat hati dia pun dengan harta, sebab dia nak boros, nak banyak, dia nak harta, nak lambak ikut nafsu dia. Kan? Semua ada kalbi dengan makhluk. Selagi kalbi ditambah dengan makhluk, dia tak boleh berjalan ke Tuhan. Ya. Dan tidak loba membelanjai dan menahani dia. Jadi orang yang loba membelanjainya, terjurus hatinya kepada membelanjai dia. Dia sibuk nak lambat lagi kan. Sebagaimana orang loba menahaninya, ya, terjerumus hatinya kepada menahani pula, jadi bakhil. Maka kesempurnaan hati adalah bersih dari kedua sifat tersebut. Ya, makna dia belanja kerana Allah, dan dia apa? Mencari pun semua kerana Allah, tak ada kena penyakit, tenang jiwa dia. Kemudian air biasa, ini al-fatir, iaitu tiada panas dan tiada dingin. Ya, air yang sebiasa kita minum kan, dia tak panas sangat dan tak sejuk sangat, sedap minum. Tetapi dia tengah-tengahnya antara panas dan dingin, seakan-akan air biasa itu terlepas dari dua sifat. Ya, kalau dibandingkan kalbi dengan hati dengan air yang selesa kita minum, tak terlampau panas, nak minum pun pecah bibir, atau sejuk, terpeganjat diminum, sejuk sangat. Maka begitulah dia panggil sifat pemurah, as-sakha. As-sakha. Dalam hadis sampai kata apa? Al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat warak tu elok, tapi pada ulama terlebih elok, dia model. As-sakha hasan, sifat pemurah tu elok, tapi pada orang kaya, bila agniya ahsan, pada orang kaya dia elok. Dia nak buat masjid, nak buat surau kan, 3 orang kaya selesai ya. Dia cempak 1 juta, ini 1 juta, habis dah siap. Yang ni cempak apa-apa RM5. 5 tahun tak siap lagi kan. Dia makan ikan bakar 500. Kan, dia nak pergi derma di masjid RM5 lagi kan. Lepas tanya, tak siap lagi? Siap lah tu kau. Kau bagi banyak tunggu tu siap. Ayat ni sahak ada pak dibagi, cepat siap. Itu satu contoh. Tapi jaga dalam lah, dalam dibersihkan Allah. Alhamdulillah selamat dunia akhirat. Jangan di dalam pula ada riak ujub, habis terukuk dan
Al-haya, sifat malu tu elok, walakin bin nisa, tapi pada perempuan lebih elok. Sebab perempuan kalau tak ada malu ni yoya terjerit-jerit macam orang gila. Aurat tak kerti tutup, suara tak kerti jaga, terginjang-ginjang macam orang gila kan. Dia jadi hancur dunia ni. Perempuan kalau tak dijaga, hancur dunia. Dia kena akhlak yang elok perempuan, ya. Akhlak dia suka tersembunyi, suara dia tidak dilantang kawan dengar, keadaan dia makna lemah lembut, jangan terkinjang-kinjang macam kegatal kan. Itu semua maknanya akhlak perempuan yang baik tu. Dan sifat iffah di antara rakus dan tidak terlampau bernafsu, mana digunakan walhasil apa pada jalan Allah Taala dengan cara yang baik. Itu di antara pembinaan kalbi yang selamat, dipanggil qalbin salim, selamat di akhirat. Mana di dunia ringkasnya kalbi yang tidak diikat dengan dunia, dengan nafsu dan syaitan, lepas. Itu maknanya qalbin salim, ya. Dia punya mafhum mukhalafah sebaliknya, kalbi yang tak sejahtera, kalbi yang diikat. Bila diikat dengan nafsu, syaitan, dunia, dia tak boleh berjalan, tak ada jam. Dia tak akan kenal Tuhan dengan sebenar kenal. Begitu pula sifat akhlak yang lain, masing-masing dari kedua tepi perkejaan yang tercela, mana pertengahan, inilah dicari, dan itu mungkin, benda yang harus berlaku. Benar kata, bagi guru yang menunjukkan jalan kepada muridnya, harus mencela sifat marah dengan tegas dan mencela sifat menahan harta kikir dengan tegas, dan tidak memberi kesempatan sedikit pun daripadanya kepada muridnya. Itu kerana kalau diberikan kesempatan walaupun sedikit saja, nasihat murid itu mengambil yang demikian itu menjadi alasan untuk meneruskan kekikiran dan kebahilan dia. Buang sifat itu terus dan kemurahannya, dan ia menyangka bahawasanya demikian itu kadar yang diperolehinya, ya. Seorang guru dia tengok kadang murid dia bagi, dia ambil duit kawan, sini kau dia minta duit kawan tu, pergi bagi miskin. Kau ni payah nak bagi miskin, dia minta kawan tu. Kadang-kadang guru macam tu dibuat, ada kita jumpa. Apabila dimaksudkan memotong pokoknya dan dengan bersangatan, yang demikian tu tidak mudah baginya kecuali dengan memecahkan tempatnya, kan. Cabut pokok ni besar kan, nak pecah ke tempat dulu, pelan-pelan korek tepi tu, buang akau dia, lama tombang kan dia. Nafsu kita nak segentap sekali arung, mana nak tergentap kan. Dia hubut dunia tu kuat sangat, sikit kan. Tu faedah besar dia dalam suluk kan, dia tembak dengan zikir. Dia tembak dengan zikrullah, kalbi dia tu dah beralih. Dulu gila ke dunia, cinta ke dunia, cinta makhluk, sekarang dia dah boleh cinta dengan Tuhan. Tu rahsia dia. Bila cinta dengan Tuhan dah dapat dalam kalbi dia yang lain, lain settle lah. Satu orang kan, dia jumpa satu mursyid, dia kata, ya Sayyidi Syekh, saya masuk tarekat Tuhan ni, boleh tak diambil emas pasir ni jadi emas itu? InsyaAllah. Tu pandai Syekh, dia pandai. Kau dia kata, apa gila kau nak kepada Tuhan ni, kau nak dunia tak? Dia bongkar kau tu lagi. Kan? Dia kata boleh, insyaAllah. Dia kata, pimpin, bagi zikir, bagi apa, lalas ke Tuhan buka, dia dah dapat lazat mesra dengan Allah Ta'ala. Tuan Syekh dia tanya balik, nak pasir di emas tak? Nak tak ni, tak nak. Dia jawab dengan apa? Rasa dia jawab sini. Bila dia ada zauq dengan Tuhan, dia tak nak benda lain kan. Yang salah dia tak ada zauq dengan Tuhan, nanti penyakit. Memang tak dapat. Didik dia kan, slow lama dia faham. Ya, maka dia mengikut atas jalan faham, itu lebih sempurna. Dengan ikut dia tak faham. Ada juga yang ikut lepas tu tak faham, segala dia hilang. Sebab dia tak faham. Dia kena faham betul-betul. Rahsia sir yang Tuhan letakkan tu. Ialah dimaksudkan mencabut pokok itu sehingga mudah baginya, batas dan dimaksudkan. Nak cabut pokok tadi, dia gentap sekali orang tak boleh. Pergi sikit-sikit korek tepi-tepi akau, dia buang. Lama-lama gonggar cabut je lah. Itu. Kemudian rahsia ini tiada terbuka bagi murid, ya, dan menjadi tempat tertipunya oleh orang-orang yang dungu, kerana ia menyangka sendiri bahawa ya marahnya itu benar dan menahan harta itu benar. Dia kita proses perlahan sampai peringkat dia jadi akhlak yang mulia sebagai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan di wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma